Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumaat. Semoga mendapat keberkatan pada hari yang mulia ni. Meda sambung buat video matematik tingkatan 4 bab 6 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey. Yang pertama kita tengok kepada peta konsep. Okey, kita perlu tahu ada beberapa perkara penting. Okey, Meda tulis kat sini. Yang pertama, okey, kalau pada kawasan di sini, kita panggil dia sukuan 1. Okey, kalau sudut kita sehingga ke sudut theta di situ, okey, yang ini kita panggil sukuan yang kedua. Okey, yang ini adalah sukuan yang ketiga dan yang ini adalah sukuan yang keempat. Kemudian dalam proses pengiraan tajuk trigo ni kita akan sentiasa merujuk kepada sudut rujukan sepadan, iaitu sudut yang menempel pada paksi X. Maksudnya kita akan bermula dari sini ke garisan tersebut, ataupun daripada paksi X ke garisan paksi X kepada garisan paksi X kepada garisan. Sudut yang kita rujuk, kita namakan sudut rujukan sepadan. Okey, tanda nilai sinus, cosinus dan juga tangent. Okey, untuk pada sukuan yang pertama ni kita akan dapati, sukuan yang pertama ni kita akan dapati semua nilai sinus positif, cos pun positif dan juga tangent pun positif. So, zaman Madden dulu, Madden kata kat sini semua. Semua. Okey, kemudian semasa kuadran yang kedua, kita akan dapati hanya sin saja yang positif. Sukuan seterusnya tangent yang positif dan sukuan yang keempat cos saja yang positif, lain-lain tu negatif. Jadi zaman medium dulu kita gunakan istilah S itu rujuk kepada semua. Semua, cara nak ingat Kemudian yang kat sini S juga. Dulu medium buat sans, semua sans T tu kalau dulu diguna bahasa Inggeris kot zaman medium zaman medium macam ni. Okey. Zaman awak saya tak ingat bahasa Melayu zaman awak ya. Semua apa ya kita nak ringkaskan ni? Sebab kat sini medium tulis dulu S sin tangent cos. Zaman medium dulu gini medium guna. Mula-mula semua ni medium kata semua. S ni seluar telah koyak. Tak tahulah itu zaman medium 1995 dulu terfikir yang ini. Semua seluar telah koyak. Cara nak ingat dia lah. Jadi bergantung kepada zaman awak ni lah nak ingat cara mana terpulang. Okey, seterusnya Meda pergi kepada takrif nilai trigonometri sudut sukuan 2, 3 dan 4. Okey. So untuk sin theta kita kena make sure kita kena tahu tanda apa kat situ dan barulah kita rujuk kepada sudut rujukan sepadan. Sama juga dengan cos. Okey, cos kita kena make sure ada tanda dia apa dan apakah sudut theta yang merujuk kepada sudut rujukan sepadan. Last sekali ni tanda dia dan apakah dia sudut rujukan sepadan. Yang itu kita kena tahulah. Okey, kalau sukuan pertama tak apa semua tanda positif. Sebab itu dia cuma kata takrif
nilai trigo sukuan 2, 3 dengan 4 saja dia nak ni. Sebab 1 memang semuanya adalah positif. Kemudian untuk kita lakarkan graf fungsi trigono, kita tak ada masalah sebab kita boleh guna bantuan kalkulator. Okey, daripada bantuan kalkulator tu mungkin pelajar tekan sin kosong dia dapat kosong, kemudian mungkin dia tekan sin 90, sin 180, dia tekan. Jadi daripada gabungan titik-titik tu akan mendapatkan graf sinusoidal macam ni, graf sin. Sama juga dengan graf cos, kita cuma akan guna gantian titik-titik dan lepas tu akan kita sambungkan supaya membentuk graf yang lengkap. Okey, graf tangent pun sama. Kemudian untuk kesan pemala ABC kepada graf trigonometri. Jadi kita kena tengoklah nanti masa kita buat gantian tu, kita kena tengok kesan nilai A ni, kesan nilai B dan kesan nilai C ni terhadap graf kita. A tu menunjukkan apa, B tu menunjukkan apa dan C menunjukkan apa. Okey, bila kita nak selesaikan penyelesaian masalah nanti, kita akan uraikan satu persatu. Okey, itu pengenalan kepada tajuk 6. Okey. So, Madam pergi dahulu untuk soalan nombor 1. So, sekarang kat sini dia kata sin X sama dengan negatif sin 25. So, Madam dah nampak kat sini ni. Okey, kalau kita perhatikan. Okey, sekejap saya cuba ubah. Okey. Okey, dia tak boleh. Okey. Contohnya saya ambil yang biru ni lah. Yang kuning ni lah. Ni penting ni. Nilai kat sini dengan nilai kat sini ni penting. Bermaksud. Okey. Kuadran kita sekarang. Kalau kita lukis kuadran Okey, sekejap. Sebab kat situ menunjukkan nilai negatif tu. Okey. Kalau ikutkan kat sini. Semua seluar. Okey. Telah koyak tadi kan. Maksudnya dia tak akan berada di sini. Sebab kat sini sin positif. Kat sini pun tak mungkin. Sebab sini pun sin positif. So antara sudutnya yang di bawah. Okey. So kita tengok kat sini. Sudut dekat sini 25 darjah. Sudut sepadan Sudut rujukan sepadan. Yang ini 25 darjah. Okey, yang mana satu jawapannya Kita tengok kemungkinan-kemungkinan yang ada. Okey, kalau Madam baca daripada 0 darjah di sini, Madam pusing sampai sini dah jadi 180. 180 tu kalau Madam teruskan lagi sampai sini, dia akan jadi 180 tambah 25. Okey. 180 tambah 25. Madam akan dapat sudutnya 205 darjah. Okey, ada jawapannya. Kita semak lagi sekali. Manakala kalau Madam ambil yang warna purple kalau Madam ambil dari sini sampai sini, dia bersamaan dengan satu bulatan. Okey, satu bulatan 360 darjah. Madam tolak dengan 25. Okey. 360 tolak 25. So, Madam akan dapat jawapannya ialah 335 darjah. Okey, so kita nak tahu ni dua pilihan jawapan yang kita ada. Tetapi pilihan jawapan yang ada 335 tu tak ada. Yang kita ada cuma 205. Jadi dia nak menceritakan tentang kedudukannya yang berada pada kuadran yang ketiga. Dia nak cerita yang berada di sini. Okey, Madam dah tercolor ni, kena color lah Dia nak cerita pasal
yang berada pada kuadran yang ketiga ni. Kalau nak ikutkan jawapan kita, pengiraan kita, ada dua. Kuadran ketiga dengan kuadran yang keempat. Tetapi pilihan jawapan tu tak ada pada skor yang keempat. Yang paling tinggi kita ada 305. Jadi jawapan yang tepat untuk kita pilih ialah 205 darjah. Okey, boleh terima jawapan nombor 1?